anak muda dia tidak berputus asa dengan politik. Tapi sebenarnya dia berputus asa dengan orang politik. Wow, menarik. Cuba cerita sikit, cuba elaborate sikit. Maksudnya apa Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke rancangan Hacks, episod yang ke-17. Masya Allah, dah 17 episod, almost halfway Ustaz. Hari ni saya bawakan Ustaz lagi sekali. Kita ajak dia lagi sekali lah untuk kenalkan diri. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sikit. Terima kasih kepada Hacks. Nampaknya saya punya pencapaian berjaya. Masih lepas dia jemput sekali lagi. Masya Allah. Saya Ustaz Asmadi, pelajar tahun akhir pengajian Islam dan teknologi maklumat. Itu sajalah untuk pengenalan saya ringkas lah. Saya suka the fact that Ustaz mempunyai latar belakang pengajian Islam tu. Okay. Tapi Ustaz boleh bagi satu insight yang menarik yang saya kira lah. Ni mungkin kontroversi sikit. Yang jarang lah pelajar pengajian Islam boleh bagi insight yang macam tu lah. Dan nama pun Hacks kan. So saya no offense lah kat sini. Okay, so Ustaz, kalau ikut episod Hacks kita kan, waktu akad dengan Ustaz yang episod yang before this, kita ada sentuh tentang mahasiswa dan escapism. Dan seolah-olah kita nampak macam anak muda ni macam suka escape, larikan diri, no function and so on. Tapi sebenarnya, apa signal yang anak muda nak hantar sebenarnya dengan bila berlakunya benda-benda macam tu? Obviously tak boleh pukul rata lah. Sebagaimana yang pernah saya sebutkan sebelum ini, susah untuk kita pukul rata bahawa semua mahasiswa tidak ambil perhatian. Basically semua ambil perhatian sebenarnya, cuma tidak semua menyatakan perhatian dia. Betul. Okay. So disebabkan itu dia dilihat seolah-olah tidak diberi perhatian ataupun tidak ambil perhatian kan. Sebenarnya mahasiswa semua tahu, baca, ikut perkembangan, cuma tidak semua berani untuk memperkatakan. Sebab mungkin saya tak pasti tempat tu apalah, mungkin takut kena kecam sebagainya kan, ataupun mungkin ada benda-benda yang menghalang dia. So bila kita bercakap tentang sikap yang mahasiswa ambil yang dilihat seolah escapism, dia ada beberapa signal yang boleh kita lihat. Pertama, dia nak menunjukkan bahawa mahasiswa ataupun anak muda ni tengah muak, tengah tidak suka dengan apa yang berlaku. Bila dia tidak suka apa yang berlaku, kita akan melontarkan kata-kata yang tidak enak lah. Ini kita boleh tengok kat Twitter sebagainya, bagaimana trending macam-macam benda lah, menghentam kerajaan sebagainya. Dan bagi saya ada basisnya juga. Okay. So itu signal pertama untuk menyatakan bahawa what's happened right now is absolutely wrong. Sangat ada masalah. Yang kedua adalah mereka nak akan perubahan. Mereka nak akan yang lebih baik. Cuma waktu perubahan tu banyak benda lah yang kita boleh bincang. Itu dua signal lah yang saya lihat. Dia mungkin tidak nampak secara terang, maksudnya ada memo ke apa, mungkin dia tak nampak secara terang, tapi behind the meaning ataupun di sebalik message yang mereka cuba nak sampaikan, kalau kita boleh baca dengan lebih luas kita punya view, kita tahu bahawa anak muda secara terang sudah tidak suka dengan apa yang berlaku, mereka inginkan perubahan. Okay, so secara tak langsung, kita hari ni bukan nak cakap pasal mahasiswa je, tapi kita nak bawa satu konteks yang lagi luas, which is anak muda tu sendiri lah kan. Bila Ustaz kata mahasiswa ataupun anak muda tu sendiri, dia bagi signal yang macam tu, tanda dia nakkan satu perubahan. Tapi macam mana, dia macam ironi nak perubahan tapi tak buat apa-apa. Nak perubahan tapi macam ambil langkah yang macam tu kan, ambil langkah yang tarik handbrake. So what's your comment about that? Ada sebahagian anak muda yang cara dia berinteraksi dengan keadaan, dia menubuhkan sebuah kumpulan. Kita boleh lihat bagaimana Wabi Syed Saddiq tubuhkan parti muda. Saya akan sebut itu adalah iterasi ataupun respon kepada apa yang disuarakan. Ni basically sebelum COVID lah. Dia melihat bahawa sebenarnya waktu COVID dia tubuh benda tu. Yang dia lihat bahawa ada something wrong with our politics. That's why dia tubuhkan parti muda. Itu antara interaksinya. Selain daripada tubuh parti muda, ada juga kumpulan-kumpulan kolektif yang lain yang ditubuhkan untuk memberikan respon kepada isu yang berlaku. Contohnya sebagaimana Dutan Badli buat untuk Malaysia, itu pun salah satu respon yang disertai oleh sukarelawan yang pelbagai. Yang bagi saya sangat menarik sebab dia menubuhkan bukan atas kapasiti parti, tapi menubuhkan atas kapasiti sokongan secara kolektif. Dia ambil isu pendidikan, dia tubuhkan NGO, semua orang pelibatan secara kolektif. So itu antara contoh macam mana respon anak muda. Ada respon yang lain adalah dia menggunakan kuasa media sosial. Mereka merespon kepada kelemahan yang berlaku kepada kerajaan. Mereka menyelesaikan atas kapasiti yang mereka mampu, atas kebolehan mereka. Saya ambil contoh paling mudah. Kalau kita masih ingat, kalau kita ambil konteks mahasiswa, saya ambil contoh yang dekat dengan saya lah. Tahun lepas, bulan 10, ketika Kementerian Pengajian Tinggi mengumumkan penangguhan pendaftaran, sedangkan pada hari itu adalah hari pendaftaran.
So hari pilihan saya pada hari tu. umum pada hari tu. Saya masing-masing boleh berbeza pendapat lah. Adakah keputusan itu lambat ke apa kan, sebab kita perlu bersikap adil juga sebab kes tiba-tiba naik lepas PRN Sabah kan. Dan kita tak jangkakan benda itu, dan mungkin ada basis jugalah untuk decide. Cuma isunya adalah selepas decide apa kan. So dalam konteks respon anak muda kepada kelemahan yang berlaku dalam keputusan kerajaan pada waktu itu, mereka menggunakan media-media sosial. Kalau masih ingat waktu tu trending hashtag siswa jaga siswa. So masing-masing menggerak ke atas kapasiti masing-masing, cuba untuk bantu mana-mana mahasiswa yang terkandas, yang ada masalah kewangan untuk pulang, sebagainya. Itu ada contoh interaksi. Yang ketiga adalah mereka yang bantu menyebarkan. Mereka tidak menggerakkan, tapi mereka bantu menyebarkan. Maksudnya dia tak lead, dia tak initiate that. Dia tak initiate that, tapi dia tahu bahawa okay, this one is right. This one is the right thing yang aku kena share. Itu dia share lah. Untuk kata anak muda tidak mengambil perhatian, saya kira statement tu kurang tepat. Tak ambil dia tak ambil langsung Cuma kita kena melihat orientasi ambil itu tidak boleh semata-mata apa kita faham. Macam saya pernah sebut sebelum ni, dalam talk saya sebelum ni, saya pernah cakap bahawa aktivisme mahasiswa ataupun aktivisme anak muda, kita tidak boleh terperangkap hanya semata-mata demonstrasi. Bahkan jadi lebih luas daripada itu. Ada ruang diskusinya, ada ruang aktivisme medianya dan sebagainya lah. Let's say lah anak muda nak ambil langkah untuk boycott PRU, itu bukanlah satu signal yang anak muda ni tengah berputus asa. Maksudnya macam kan kalau orang macam dia ni boycott PRU, so dia dah putus asa. Mungkin macam mana dia tak nak buat apa-apa, tak nak take part daripada politik. Saya faham soalan tu. It's very good view ataupun sangat menarik untuk kita lihat view yang itu. Sikap saya, anak muda dia tidak berputus asa dengan politik, tapi sebenarnya dia berputus asa dengan orang politik. Wow, menarik. Cuba cerita sikit, cuba elaborate sikit. Maksudnya apa Kalaulah orang muda berputus asa dengan politik, mereka tidak akan buat gerakan sivil. Apa gerakan sivil? Mereka takkan buat gerakan NGO, mereka takkan buat bantuan kepada masyarakat. Itu adalah politik. Mereka tidak akan buat media statement. Itu adalah politik. So sebenarnya anak muda bukanlah berputus asa dengan politik, tapi mereka berputus asa dengan orang-orang politik yang duk kejar kuasa ni. Ni sebenarnya orang-orang politik kena take note benda ni kena nampak. So dan saya punya pandangan, anak muda kalau daripada sekarang sedar, mereka menyedari bahawa politik itu lebih besar daripada politik kepartian. Bukan semata-mata kewujudan Barisan Nasional, Perikatan Nasional, UMNO, MIC, PH, berbagai, bukan sekadar itu. Bahkan lebih besar tentang pelibatan mereka dalam pembuatan polisi, pelibatan mereka untuk menyatakan apa yang mereka setuju, apa mereka tidak setuju. Mereka tidak berdiam diri apabila ada masalah. Kalau mereka ambil take part ini, mereka tahu tanggungjawab mereka, mereka tahu hak mereka dalam ruang politik. Kita ada satu masa depan cerah untuk Malaysia. Saya percaya itu. Macam mana kalau orang dia rasa macam dia tak, macam mana bila tadi Ustaz mencadangkan untuk anak muda ni supaya kena suarakan kan. Betul. Tapi kalau dia rasa kalau dia suarakan, dia akan menambahkan lagi macam cacah merbanya keadaan. Lihatlah keadaannya bagaimana. So, itu konsep asalnya begitulah. Cuma apa yang saya cuba nyatakan di sini adalah apabila kita memahami politik itu tidak tersangkut hanya kepartian, kita akan sedar bahawa perubahan itu tidak hanya berlaku dalam konteks parti politik. Kita akan sedar bahawa perubahan itu boleh berlaku dalam banyak segmen. Lagi-lagi dalam dunia sekarang ni, apabila semuanya dah democratization, semua dah dipandang rata. Kalau dulu berita semua datang TV3, sekarang berita di banyak tempat. Dan semua orang dia tak ada bersumberkan satu. Betul, semua orang tidak akan bersumberkan satu benda. So ketika semua benda dah dipandang rata, perubahan boleh berlaku bukan sekadar melalui parti politik. Itu saya percaya. Wow, menarik. Cuma dia belum cukup kuat. Tapi dia dah start lah. Dia dah ada progress itu. Dan dia sangat baik sebenarnya. Lagi-lagi post-COVID ni, bila kita it's called macam reset dan disrupt everything dia adalah satu fasa yang sangat baik untuk mula develop. Mereka yang tidak terlibat secara langsung dalam parti politik, tapi mereka terlibat langsung dalam politik. Faham? So ini bahagian yang sangat penting untuk diperkasakan. Sebab apa Sebab bila bahagian dah berjaya diperkasakan, orang politik dah tak boleh nak memperkotak-katikkan lagi rakyat. Sebab mereka tahu bahawa rakyat bersatu padu, rakyat akan melihat kepentingan rakyat itu lebih besar daripada kepentingan mana-mana individu dalam parti politik. Dan kalau benda ini terjadi, barulah kan akak as rakyat rasa undi akak sangat berharga lah. Ya, betul. Penat-penat kita beratur kan Ustaz Undilah tuan dan tuan. Okey, sajalah nak tanya kat Ustaz dua soalan lah. Soalan yang pertama, bila dengar cakap pasal politik, rasa seronok macam mana Ustaz membawa konteks politik tu luar daripada politik kepartian kan.
macam mana Ustaz memandang politik tu sendiri dengan bahasa Ustaz? And then yang kedua, dalam keadaan sekarang kan yang dah dibuat boleh mengundi pada umur 18 tahun kan? Ya. Apa insight Ustaz? Macam is it okay untuk anak muda boleh mengundi pada umur 18 atau macam mana? Walaupun dah ada lah benda tu kan? Okey. Okay, cepat. Okey, saya pergi soalan pertama dulu. Ya. Tentang apa insight saya dengan politik. Saya suka petik daripada sastrawan negara Syahnur Ahmad dalam buku Sheet. Oh. Dia bukan Dah ini macam tajuk buku penting. Dia sebut dalam blurb belakang dia kata politik ini suci. Menarik. Politik tu asalnya suci. Politik itu suci sifat dia. Suci kenapa? Sebab politik apabila kita menggunakan apabila kita terlibat dalam politik dengan makna dan kefahaman yang suci, dengan sikap yang betul, kita akan membangunkan negara. Kita akan membangunkan masyarakat. Kita akan ada perspektif yang tata kelola kena baik, tabik urus kena cekap. Yes. Birokrasi walaupun mungkin bertindih birokrasi itu akan tidak menjadi sebab bantuan itu lambat sampai. Kerana apa? Kerana dia faham politik itu suci. So kalau tindakan dia melambatkan birokrasi, tindakan dia menyalahgunakan kuasa, dah mengotorkan benda suci. Itu pandangan saya tentang politik. Sebenarnya politik suci. Siapa yang mengotorkannya adalah orang politik lah. Saya sangat menggalakkan untuk baca novel ini, tulisan Syahnur Ahmad, tapi sangat mencabar untuk habiskan. Lagi-lagi orang macam saya yang saya tak biasa mencarut. So dalam bahasa tu dia banyak perkataan-perkataan yang macam Allah. Bila kita baca macam kita pula cakap Kita rasa macam kita yang rasa macam berusaha kan. Tapi kalau kita faham konteks novel tu, it's very good novel. dia punya content tu lah. Satu lagi buku yang sangat baik adalah buku yang bertajuk Ahli Politik. Tulisan SMZ nama dia. Saya tak ingat nama penuh dia apa. Dia buku tajuk Ahli Politik. Dan itu dia bercakap tentang bagaimana permainan politik itu dimainkan. Dengan menggunakan bahasa rakyat. It's very interesting book. Satu novel Ahli Politik tajuk dia. Dan dalam buku itu dia cuba bicarakan lah macam mana ada percubaan untuk melobi, macam mana ada percubaan untuk membeli. It's very interesting novel. So bagi saya kalau tanya politik itu saya lihat bagaimana, saya akan ambil konteks Syahnur Ahmad, saya ambil konteks buku Ahli Politik ini. Politik ini suci, yang mengotorkan adalah orang politik yang tidak bertanggungjawab. Dan inilah tanggungjawab kita khususnya anak muda untuk mengambil tempat dan peranan mendidik diri. Yes. Yang sampai ke tahap orang politik apabila ada yang rasuah, kita akan melihat ia sebagai sesuatu sangat jijik, sangat buruk, sangat teruk yang perlu kita tolak. Ada orang politik yang mempermainkan rakyat, menghina rakyat, ini kena tolak. Walaupun dia bagi bantuan, kita ambil bantuan dia sebab itu hak kita, tapi kita tolak dia. Setuju. Tapi secara tak langsung saya nak cakap, nak ajak semua anak muda supaya kita dapat differentiate lah. Betul. Between the politik and orang politik itu sendiri Betul. Dan jangan pernah putus asa dengan politik. Betul. Sebab politik tu dia suci kan. So yang kita tolak tu adalah orang tu sendiri kan. Jadi soalan kedua tentang undi 18, ya saya setuju. Di Finland mereka dah ada satu blueprint macam mana penlibatan budak sekolah rendah dalam pembuatan keputusan di peringkat sekolah. Serius lah? Cuma dia dalam tu dia bercerita lah kenapa penting untuk dilibatkan, kenapa seusia muda itu perlu dilibatkan. Dan bagi dia kata ini adalah proses untuk mematangkan. Di proses mematangkan. Matangkan daripada awal tu Soal tu. Kenapa sebab ketika kita cuba menghalang mereka ini terlibat sebagainya, mereka pada masa sama terdedah kepada kepelbagian maklumat. Dia macam ironi lah. Yalah, ironi. Ketika mereka tahu birokrasi, ketika mereka tahu bermacam-macam maklumat, tapi mereka tidak diberi ruang untuk membuat keputusan. Perlu untuk diperkasakan literasi politik kalangan rakyat kita sendiri. Maksudnya perlu diajar demokrasi itu apa, perlu diajar bagaimana Parlimen Malaysia itu berfungsi, perlu diajar PRU itu bagaimana, perlu diajar bahawa politik ini bukan sekadar waktu PRU sahaja. One by one kan. Dia kena dididik semenjak daripada sekolah rendah, bahkan sampai ke universiti perlu jadi subjek yang saya akan sebut sebagai subjek wajib lah. Sebab apa? Akhirnya rakyat ataupun anak muda ini, mereka ini sebahagian daripada entiti yang membangunkan negara. Bahkan mereka adalah majoriti yang membangunkan negara. Semua terlibat, bukan? Semua terlibat, ya betul. Tapi akan ada satu keadaan anak muda yang dia masih tersangkut di keadaan essential dia yang tak settle. Faham tak? Okey, faham. Contohnya macam family tak settle. Jadi dia akan rasa macam dia tak rasa pun macam untuk fikir pasal politik, nak jaga hak negara tu penting. Ya, faham tak? In fact orang lain yang akan fikir pasal dia. Macam mana tu? Saya teringat satu, siapa sebut? Saya rasa Zamri Muhammad. Zamri Muhammad ni salah seorang coach di PTS Syarikat Penerbitan. Dia komen. Dia kata citra ataupun image yang ditunjukkan sekarang ni dia macam dah berubah. Kalau dulu anak muda memperjuangkan rakyat, sekarang ni anak muda memperjuangkan anak muda. Saya perlu akui ia betul. Ia benar. Memang ada anak muda
yang di peringkat dia secara peribadi telah settle. Tapi itu tidak sepatutnya jadi alasan untuk sebahagian daripada kita yang dah settle ni untuk terlibat. Dan kita membantu untuk mengubah polisi, kita membantu untuk mengubah sistem supaya sistem tu boleh support dia. Itu yang kita kena buat. Kan? Anak muda yang ada kekangan sebagai ini, dia adalah orang yang terkesan dengan polisi semasa. Okey, betul. Dia bukannya datang tiba-tiba, tidak, tapi dia terkesan secara langsung. Khususnya contohnya macam gaji minima kan. Gaji minima tuntutan yang dibuat oleh beberapa NGO 1,500 ingat saya. Sekarang ni 1,200, ada yang naik sikit lah RM50 tu. So akhirnya apa kesan dia? Kesan dia kepada keluarga dia. So polisi ni kita kena ubah kan. So ketika orang tidak settle, kita tidak perlu menghina dia, merendah, tak, jangan. Bahkan kita jadi orang yang support dia, jadi orang yang membantu. Apa lagi benda aku boleh buat untuk kau? Apa lagi benda yang boleh menjadikan hidup kau lagi baik? At the same time, mereka yang mampu, mereka yang boleh terlibat secara langsung dengan politik, atau mereka yang boleh terlibat partisipasi sebagainya, mereka ni teruskan apa yang mereka mampu. Saya akan menyalahkan sistem kalau Bukan itu salahkan anak muda tu sendiri. Bukan semata-mata kesalahan anak muda. So benda tu yang kita kena betulkan lah. Benda tu, dan dia adalah satu proses sangat panjang yang mungkin akan mengambil masa seumur hidup kita. Betul. Tapi dia satu benda sangat berbaloi ketika kita buat sesuatu berbanding yang kita tahu tapi kita biarkan. Tapi adakah kita mempunyai satu platform anak muda yang sebabnya kadang-kadang ada anak muda ni dia bukan tak nak suarakan, tapi dia macam akan betul ke apa yang aku rasa? Faham tak? Betul ke ni? Ke macam sebab aku macam tak takut nak cakap. Kita ada satu platform tak untuk anak muda suarakan apa sahaja yang dia rasa? Banyak. Mungkin boleh share. Banyak sebenarnya. Platform yang mungkin didengari lah kot. Obviously yang pertama media sosial kita. Ya. Media sosial kita, jangan pandang rendah dengan media sosial kita. Dia sangat Dan jangan pandang rendah juga dengan kecaman orang yang akan datang. Betul. Dia sangat dahsyat kesan dia. Sangat hebat. Cuma kita kena belajar bagaimana nak bertanggungjawab dengan apa yang kita utarakan. So itu pertama, medium dia. Yang kedua, medium kita adalah platform media massa yang ada. Kita ada banyak. Kalau untuk anak muda, contohnya macam kalau untuk mahasiswa, Nadi Siswa antaranya, Nadi Mahasiswa Malaysia. Kita ada yang jenis massa punya, Mr. Kini, FMT sebagainya, dah tak perlu bergantung sangat dengan berita harian ke sinar harian sebagainya kan. Dan juga kita kena akui ada satu lagi medium sangat menarik, troll. Oh, dia betul. Walaupun saya ada bahagian saya tak setuju, tapi saya perlu akui dia sangat memberi kesan. Betul. Dia merosakkan nilai. Dia merosakkan nilai sebab dia memperlekehkan ataupun dia one point lah. At one point dia mempersedakan. Tapi masa yang sama dia dia trigger orang. Yes. Dia trigger orang. Itu medium-medium yang adalah. Cuma sikap saya bila kita bicara tentang apa yang kita nak bersuara sebagainya, sikap saya boleh untuk bersuara, tak ada masalah. Selagi mana tidak melanggar kepada perlembagaan dan selagi mana kita bertanggungjawab dengan apa yang kita post. Maksudnya kalau benda salah, kita akui salah. Kalau benda tu betul, kita pertahankanlah. Semua orang bebas untuk berpendapat, tapi tidak semua orang bebas untuk tidak bebas untuk sesuka hati merendahkan, menghina sebagainya. That's not good lah. Okay, so sebagai dekat penghujung untuk episod kali ni lah kan. Walaupun Ustaz kata sebenarnya anak muda ni dia bukanlah macam ni, dia nampak dia sebenarnya dia take part tapi dengan keadaan yang tersendiri lah. Betul. Tapi akak tak nafikan juga, ataupun akak setuju juga sebenarnya, awak mesti akan setuju dengan akak yang kita tak nafikan yang memang akan ada anak muda memang dia tak take part langsung pun. Dan dia tak rasa dia memang dah tak cara orang cakap kan. Dah tak cara dalam bahasa Kelantan. Tak cara dengan politik ni. Mungkin nak jemput Ustaz lah untuk penutup Hacks episod kali ni untuk buat calling action lah untuk anak muda supaya meyakinkan kenapa kita kena terus berjuang lah dan memperjuangkan politik ni. Pertama kita kena sedar bahawa politik ini tidak tersangkut semata-mata kepada politik kepartian. Saya kira ramai yang, pandangan saya lah secara peribadi, ramai yang berputus asa sebab dia melihat politik itu pada parti. So ketika mereka bergantung harap yang sangat tinggi kepada parti politik untuk buat perubahan, tiba-tiba parti politik sendiri yang buat hal. So akhirnya dia hilang harapan lah. Kita kena betulkan pertama adalah cara kita melihat politik itu sendiri. Bila kita melihat politik itu lebih luas berbanding dengan politik kepartian, kita akan sedar bahawa selain daripada parti politik, kita ada ruang lain lagi yang boleh kita buat perubahan. So ini boleh menumbuhkan ataupun boleh menimbulkan harapan bahawa perubahan masih lagi boleh dilakukan. Itu pertama. Yang kedua, kita kena lihat bahawa Malaysia adalah tanah air yang kita akan hidup di sini dan kita akan mati di sini. Betul. Maksudnya apa? Maksudnya seumur hidup kitalah orang yang akan melihat jatuh dan bangunnya negara. Soalnya adalah di mana kita ketika semua itu berlaku.
Adakah kita menjadi orang yang sekadar melihat sahaja dan juga beranggapan sudah tiada harapan, sedangkan umur negara masih panjang, masih lagi banyak benda-benda yang kita tak tahu akan berlaku akan datang. Betul. Ataupun kita mengambil tempat atas kapasiti yang kita mampu. Mungkin sekurang-kurangnya membantu jiran sebelah. Betul. Kan? Dia mula daripada sekecil-kecil. Mula daripada sekecil-kecil perkara. Sebab saya percaya bahawa perubahan itu sebagaimana Zabah sebut dalam satu tulisan dia, perangai bergantung dengan diri sendiri. Tu dah buku kuning yang Kak cakap. Oh, kuning tu ke? Okay. Yang mana kuning tu pun menarik juga. Kuning bukan apa ya? Alah, tu tak ingat. Dalam buku itu dia kata bahawa masyarakat terbentuk daripada individu. So kalau baiknya individu, masa baiklah masyarakatnya. Maka di sinilah penting untuk kita berterusan membangunkan individu yang akhirnya akan membangunkan masyarakat kita. Jangan pernah putus asa dengan politik. Tidak mengapa kalau putus asa dengan ahli politik. Dengan keadaan sekarang ni yang jenis semua duk kejar kuasa ni. Tapi jangan menjadikan tapi masa sama kita kena bersedia melahirkan individu yang boleh berada dalam kepimpinan negara, yang ada integriti, yang ada kompeten, yang menjaga dia punya good governance-nya yang lebih baik daripada yang ada semasa ini. Yes. Ingat bahawa umur kita mungkin sekarang ni yang sedang menonton ada anak muda yang umur 20 lebih sebagainya kan. Kita kena sedar bahawa 20 tahun ke 30 tahun akan datang kita lah akan menguruskan negara. Soalnya adakah kita sama seperti sekarang ataupun yang lebih baik kita membangunkan yang lebih baik daripada sebelum ini. Okay, sorry last. Betul-betul last. Soalan ni awak cakap ya atau tak je tau. Soalan jawapan ni ya atau tak je. Apa tu? Kalau lah kan ahli politik yang kita kata kita macam kecewa lah dengan ahli politik yang sekarang ni, dia berminat lah ataupun berani untuk mengambil langkah untuk membetulkan, untuk mensucikan baik langkah-langkah yang dia telah buat kan. Adakah anak muda akan boleh terima, macam mana akan sokong balik dia? Dia kena buktikan lah. Buktikan macam ni? Kena buktikan, dia kena tunjukkan yang dia memang berubah. Memang berubah. Pada masa sama, kalau ada kesalahan jenayah, lalu ikut mahkamah. Lalu betul-betul tak ada tiba-tiba kau terhapus. Bukanlah tiba-tiba terlepas sebagainya, tak boleh lah. Sebab kesalahan tetap kesalahan. Dia kena lalui sebagaimana sistem yang sepatutnya. Sampai kesalahan, lalui hukuman, dan kalau dia nak membetulkan, silakanlah. Tapi jangan pernah menyalahkan rakyat kalau rakyat masih tidak percaya dengan dia. Ya. Cuma dia tak boleh minta orang percaya dengan dia. Dia kena buktikan yang dia boleh dipercayai. Dia macam konsep sama je. Konsep yang kita belajar dalam Islam, semua benda tu lah kan. Okay, and then last but not least Dari tadi last ni. Risau tak habis. Okay, ni betul-betul last. Apa yang Han rasa lah bila sembang dengan Ustaz kan. Kalau lah kita ada anak muda yang macam Ustaz kan, berfikir macam Ustaz, berwawasan macam Ustaz, dia tak cukup seorang kan, dia kena ada ramai. Han rasa macam Han sangat berdoa lah supaya Han sempat hidup pada zaman Malaysia yang dibina oleh orang-orang yang macam anak muda macam Ustaz lah. Dan Han pun kena ambil take part juga dalam langkah pembinaan Malaysia tu sendiri. Jadi apa kita punya hashtag hari ni? Hashtag Malaysia Negara Rahmah. Malaysia Negara Rahmah. Lebih luas konteks dia daripada kepartian membawa isu rahmah ni, tapi kita nak bawa rahmah tu kepada Malaysia secara keseluruhannya. Jadi insyaAllah kita jumpa dalam episod Hacks yang seterusnya. Jangan lupa subscribe. Apa lagi? TV Ikram. YouTube channel TV Ikram, Twitter, Instagram, Facebook, dan Telegram. sharekan ke mana-mana. Dan yang paling penting sebenarnya, ambil nilai tu, tanamkan, semaikan dan luahkan balik benda tu. Okay? Kongsikan. Letak hashtag hacks dalam setiap perkongsian anda. Tak, maksud saya jadi ambillah nilai tu dan terap dalam peribadi dan jadi, bukan tengok je. Okey? Itu je. Jadi jumpa lagi anda di episod yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama membina masyarakat.